Ya, Alhamdulillah, terima kasih di atas kehadiran Nuriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah hari ini kita akan buat sesi coaching and mentoring. Dan kita akan berbicara berkenaan dengan apa yang telah kita buat waktu video shooting pada 2 hari, 3 hari yang lepas kalau saya tak silap. Dan di sini apa nama dia, ini sebenarnya bagi tujuan untuk memenuhi tugasan kami lah, tugasan untuk TS25 yang dibuat secara berpasukan. Jadi sebelum saya pergi jauh kepada aspek ni kan, saya nak tanya dahulu lah dari segi emosi ni. Ada tak rasa macam gemetar, tertanya dalam kepala, ada tak? Gementar, biasalah tu, mestilah ada sikit-sikit. Berapa di antara, kalau mesti kata di antara 1 hingga 10 tu? Degree berapa? Temperature ni? 2 lah. 2, maknanya dalam keadaan yang betul-betul gemetar ke macam mana? Taklah 2 tu maksudnya stable, minimum lah, sikit lah, ada lah sikit. Okey, jadi maknanya kita boleh teruskan lah supaya janganlah kita terlalu stres sangat bila dalam perbualan ni kan. Betul. Okey, jadi sudah tengok tonton video PDP? Alhamdulillah kemarin saya dah tengok. Apa yang dapat setakat ni dalam video? Dalam video tu yang saya tengok, apa tu, cara saya sampaikan kepada pelajar dari awal sampai akhir. Jadi yang apa tu, masa awal tu yang penting masa penyampaian tu kena suara kena kuat lah kan, supaya boleh sampai apa, pelajar yang belakang sekali boleh dengar. Yang tu alhamdulillah okey lah tu, dari segi penyampaian. Lepas tu dari segi isi pun ada, cuma dari segi apa ni, penglibatan pelajar tu, sebab sekarang ni masa apa tu, PKP ni kan, kita kena kawalkan sikit. Jadi kuranglah penglibatan pelajar tu, maksudnya mereka nak berbincang tu kan, bergerak ada batasnya. Jadi lepas tu, tapi walaupun macam tu, pelajar ada mereka berinteraksi jugalah, dapat apa tu, menyelesaikan tugasan yang diberi. Selain daripada tu, apa ni, saya punya kelemahan mungkin saya tengok kepelbagaian apa ni, kepelbagaian aktiviti yang saya buat tu. Kelemahan, kenapa kata kelemahan sebagai pelbagai aktiviti sebab saya buat masa tu, saya rasa saya buat dengan kaedah apa tu, satu jenis sahaja, iaitu maknanya tidak pelbagai lah. Tidak pelbagai. Okey. Ada tak kesankan apa namanya dalam tempoh tu kan, dalam tempoh 1 jam kalau tak silap campur dua video tu, 2 klip video tu, ada tak kesankan apa namanya, apa-apa yang selain daripada tu tadi, macam ada kurang tak ataupun lebih tak rasanya? Kalau kurang tu saya rasa adalah kurang dari segi apa ni, ABM saya kurang guna ABM. Okey, kemudian ni masa oleh kerana kita ambil video kan ketika tu, agak-agaknya kalau sebelum tidak ambil video dengan ambil video, apa beza je antara video? Kalau misalnya ambil video, sebab kita tahu ada orang yang tengok kita kan, jadi kita punya kata-kata terbatas. Macam macam ada orang memerhatikan, jadi kita pun kontrol kita punya kata-kata, kita punya perbuatan. Jadi maknanya kalau tak ada pemerhati, kata-kata tu berbeza-beza lah daripada yang biasa? Tak adalah banyak beza, tapi kalau misalnya, kalau apa ni, kadang-kadang kalau dalam keadaan yang biasa kita guna ayat apa tu, ayat pasar pun ada guna lah, macam ada slang apa, Sabah pun ada guna, sebab kita nak menarik perhatian pelajar kan. Lepas tu gurauan pun ada gurauan lah, tapi kalau macam ni macam cakap sikit. Kata sikit lah, sebab ada orang memerhatikan. Itu mana kita belum biasa lagi dalam situasi. Mungkin itulah yang saya harapkan kita akan buat berterusan supaya kita buat sesi ni kan, kita nak tambah baik, kita akan mesti kita kena budaya kan, supaya kita dapat rasa dia punya apa namanya, bila orang lain masuk pun kita tak rasa apa-apa. Kita rasa
semacam biasa dan seolah macam tidak ada gangguan. Okey, kita nak pergi kepada beberapa, saya nak identify beberapa perkara di sini tentang lesson yang telah dibuat pada hari apa tu? Hari Selasa pagi. Awal pagi tu kan? Okey. Okey, di antara 1 hingga 10 kan. Kalau 1 paling tak puas hati, kemudian yang 10 paling puas hati, dan kata orang tu dah sampai pada satu tahap yang cukup ranking yang paling bagus lah. Jadi di mana kedudukan ranking tersebut, yang temperature kita punya PDP pada hari tersebut? Saya rasa PDP saya bagi 6 lah untuk Kuncinya apa sebab kenapa tak? Persediaan saya pun mungkin saya rasa persediaan saya kurang lah dari segi PDPC tu kan. Lepas tu saya punya ADM saya pun kurang. Lepas tu bila guna video tu saya rasa belum biasa kan. Jadi saya punya ni terbatas lah. Mungkin kalau selepas ni kalau saya, yalah, kita kena keadaan tu sebenarnya kita kena ketepikan, kita buat seperti biasalah. Jadi kita kena sesuaikan. Okey, tadi sebab dalam kepala saya ada tertanya-tanya, tapi kadang ayat tu lupa macam apa benda saya nak cakap kan. Bila apa nama ni, bila kita buat shooting ni kan, bila buat shooting video kan, kita akan rasa sesuatu yang macam ada orang lihat kan. Kemudian dia punya lesson tu macam jalan tersekat-sekat kan, macam tersekat-sekat. Jadi ada terganggu tak? Ada kalanya terganggu juga sebab tiba-tiba blank. Kosong, tiba-tiba aku nak cakap pada ayat apa yang sesuai ya. Fikir-fikir. Okey. Daripada tadi bagi poin 6 tadi kan. Jadi maknanya ada juga rasa puas hati tu 6 tu. Jadi apa yang dalam lesson tadi kan, dalam PDP tu, mana yang rasa puas hati? Yang saya rasa puas hati sebab isi dia pembelajaran yang saya nak sampaikan tu alhamdulillah sampailah kepada pelajar. Isinya yang penting, isinya tu kan sampai kepada pelajar, dan pelajar pun bagi respon yang baik, dapat jawab dengan baik. Alhamdulillah lah. Topik hari tu lebih kepada ketaksamaan. Ketaksamaan, permulaan lah, untuk permulaan. Okey. Permulaan. Tidak pun situ sebab itu benda tu dalam silip dalam BSKP. Jadi agak-agaknya bolehkah tidak yang bahagian itu kita ringkaskan dan kita gabungkan dengan apa nama ni, topik yang akan lanjut berikutnya, ataupun gabung dengan topik yang lain yang mungkin ada kesamaan dari segi dia punya BSKP. Ada tak? Mungkin boleh lah, sebab yang ni kan dia ada kaitan juga dengan persamaan. Persamaan linear dengan ketaksamaan ni sebenarnya yang hampir sama. Jadi kalau daripada persamaan linear kita gabungkan, ambilkan sedikit ketaksamaan linear ni kita masukkan, saya rasa boleh. Macam kemarin saya bertanya juga kelas saya sebab kelas saya mengajar ekonomi dan dia ada lebih besar satu, kurang kecil satu. Jadi itu topik keanjuran. Dan pernah tak saya tanya budak-budak, pernah tak kamu belajar tentang tanda ni? Pernah belajar masa tahun 4, tahun 5, tahun 6. Maknanya dia sudah belajar sikit sebanyak, dia ada pengetahuan asas tentang itu lah. Jadi mungkin boleh fikirkan saya ni apa nama idea dia lah. Mungkin kita boleh ringkaskan ataupun panggil unpack seperti DSTP tu. Kita pergi pada yang ketiga. What would have to change? Okay, misalnya kata ada 4 poin lagi kan, kita nak close 10 tadi kan. Agak-agak apa yang rasanya boleh kita buat untuk perubahan tambah baik supaya boleh dapat sampai 10? Jadi perubahannya yang pertama, saya perlu lebih bersedia lah. Setiap kali nak mulakan sesi pembelajaran tu kena lebih bersedia mengenai apa yang nak diajar tu. Lepas tu
kita seboleh-bolehnya kita nak cuba kaitkan dengan kehidupan seharian mereka kan. Jadi apa yang mereka boleh aplikasikan daripada apa yang dia belajar pada masa tu. Saya nampak kemarin tu gunakan istilah lapatan, muatan, lori. Okay, memang good. Memang dikatakan dengan institusi. Okey, kemudian saya nak pergi pada soalan yang berikutnya. Okeylah, andai katalah bila kita sampai level yang ke-10, maknanya kita ranking kan sampai 10, maknanya kita yang terbaik lah. Apakah agak-agak ni kelas kita sejauh manakah bezanya kelas kita pada poin 10 dengan poin 6 tadi? Apa bezanya agak-agak? Bezanya Macam mana kelas tu? Kelas yang kemarin tu macam ni. Kelas yang kalau 10 ni macam mana? Yang kita kalau yang 10 mungkin dari segi mereka punya penglibatan, masing-masing berebut-rebut untuk menjawab. Alright. Lepas tu mereka lebih bersedia untuk belajar lah. Maknanya kalau itu saya boleh cakap, boleh katakan mana pelajar berebut-rebut untuk menjawab. Ini saya katakan dia buat on task punya, ataupun dia dalam on task maksudnya tugasan. Dia membuat. Mana semua pelajar dia akan terlibat dalam hal ini. Berebut-rebut. Ramai lah banding yang macam hari tu kan cuma 2-3 orang je kan yang nak. Selain daripada tu ada lagi tak? Selain daripada tu, dari segi saya lah, mungkin saya lebih banyakkan supaya pengukuhan pemahaman mereka kan dalam PDPC. Tak banyak sebenarnya, beberapa saja, tapi kita akan dig lebih dalam lagi ni. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris dia sebut sini, how would we measure that change? Macam mana kita nak ukur perubahan itu? Kita nak tahu bahawa supaya pelajar tu dia dapat buat seperti mana sampai yang poin yang ke-10 tadi kan. Kita macam mana kita nak tahu bahawa kita nak ukur bahawa pelajar tu boleh buat macam itu, ataupun penglibatan dalam kelas tu macam itu. Kita nak ukur. Jadi cara ni tu macam mana? Cara mungkin ada checklist kita nak buat ke? Caranya bila kita masuk ke kelas mengajar tu, kita kena biasakan mereka dengan cara penglibatan mereka tu. Kita kena galakkan, kita perlu galakkan penglibatan mereka. Lepas biar mereka biasalah dengan keadaan yang tu. Lepas tu mungkin sekali-sekali kita boleh bagi ganjaran juga kan kepada mereka. Jadi mereka rasa seronok. Kemudian untuk pelajar yang macam lemah, yang tak mahu terlibat, kita tarik perhatian mereka supaya mereka juga sama-sama seronok untuk libatkan diri. Walaupun soalan tu salah, kita tak soalan salah. Kita tidak penalize ya. Ya, yang penting mereka nak libatkan diri. Dalam kelas tu ada tak yang agak-agak pelajar tu yang macam kurang catch up? Ada beberapa. Kalau boleh ranking lah, plan 1 yang excellent, 2 yang agak sederhana, yang lemah. Kalau ikutkan saya tengok 1/3. 1/3 excellent, 1/3 lagi pertengahan, 1/3 dalam yang rendah. Jadi macam mana kalau nak dibezakan, kalau misalnya dalam PGP kita nak ini kadang dalam TSO tu dia ada istilah pengajaran terbeza. Jadi maknanya dia terbeza, dia ikut kumpulan lah. Tapi dalam masa yang sama, satu kelas yang sama tu. Jadi macam mana agaknya boleh dapat kita garapkan tu sekali dalam PGP? Mungkin dengan cara bila kita buat grup tu, dalam satu grup tu kita gabungkan yang yang ranking yang pertama, kedua dengan yang ketiga. Jadi kita galakkan untuk yang pertama suka untuk menolong kawan-kawannya yang lebih rendah tu. Jadi mereka boleh faham, ya. Mereka boleh ni lah. Jadi secara tak langsung sebenarnya yang pelajar yang pandai ni, dia menjadi pandai untuk
Bila mana boleh dia yang dia boleh Dia ada. boleh ajar orang lain, boleh bantu kan. Dia boleh bantu, ada skill untuk apa tu, mengajar orang. Okey, dia boleh capai titik hitam lah kalau dia Dengan cara tu. Lepas tu yang pelajar yang rendah ni, bila dia dapat apa tu, pemahaman, kadang-kadang pemahaman pelajar dengan kita, kalau kita terangkan, pelajar ni macam dia malu, lepas tu ada mungkin bahasa kita ke apa ni macam agak tinggi lah, jadi dia susah nak faham. Tapi kalau dengan sesama kawan dia, mungkin dia lebih faham, pendekatan kawan-kawannya tu lebih faham. Jadi lepas tu di samping tu kita kena ni juga motivasikan pelajar yang lemah ni untuk mereka pula present. Jadi lepas tu bila present memanglah mereka lemah kan, jadi kita pun faham. Jadi kena satu-satu kita guide dia orang supaya mereka dari satu langkah ke satu langkah sampai capai apa matlamat yang kita nak tu. Lepas tu kita bagi ganjaran tepukan ke ataupun bagi dia semangat lah. Jadi dia rasa perasaan malu tu hilang dan keyakinan diri tu dapat dipupuk. Dan saya bila sebut tentang ada matlamat tadi ini yang benar-benar sampai persoalan yang ketujuh ni. Bila sebut matlamat, dalam PDP kita ada OP, ya, kita ada KK, okay. Tapi setiap kali kita masuk kelas kan, apa yang sebenarnya matlamat kita yang kita mahu berlaku dalam kelas itu? Matlamat dalam apa tu pembelajaran tu, matlamatnya apa tu, pelajar tu dapat faham apa yang mereka belajar pada masa tu, dan seterusnya mereka gunakan apa yang mereka belajar tu untuk diaplikasikan kepada kehidupan harian mereka. Macam mana dia nak aplikasikan dalam kehidupan harian mereka? Kalau teman-teman mesti kata kemarin hari itu kan topiknya ialah ketaksamaan dengan kesamaan, ataupun lebih besar lebih kecil sama. Macam mana dia nak boleh aplikasikan dalam dunia sebenar? Apa rasional ada ni? Okay, kalau dalam yang ketaksamaan tu, contohnya macam yang mereka pergi ke jalan raya tu kan, ataupun satu kawasan kan ada papan tanda kan. Contohnya macam dia tulis 8T. Kalau misalnya tak pernah tak semua orang tahu benda tu kan. Perkataan tu, huruf tu lah, nombor tu. Jadi bila mereka tengok tu, oh ini kita dah pernah belajar, ini maksudnya 8 tan. Jadi tak boleh, kalau yang lebih daripada 8 tan tak boleh lalu jambatan ni. 8 tan ataupun sama. Ataupun sama, sama dan ke bawah. Okey. Bila mungkin kita boleh lihat satu. Okey, satu lagi apa lagi matlamat selain daripada yang pasal tadi saya nampak dia dari dalam soalan tadi kan. Sebut kita nak lihat pelajar buat kerja. Kan? Adakah itu juga salah satu matlamat dalam film? Kita cuba, kita dah ada pengalaman mengajar kan daripada awal masuk dalam pendidikan sampai sekarang. Matlamat kita yang secara sebenarnya apa sebenarnya kita nak capai dalam sekali PDP? Apa ni mereka bila kita bagi tugasan, mereka buat tugasan tu dengan rasa tanggungjawab, ya. Jadi pada masa akan datang, insya-Allah bila mereka dah biasa dengan keadaan, bila dibagi tugasan mesti selesaikan pada masa itu, cuba siapkan kan. Jadi bila mereka bekerja, mereka pun dah terbiasa dengan keadaan tu. Bila buat kerja mesti selesaikan dan cuba buat dengan sebaik mungkin. Okey. Jadi sekarang ni kita sudah pergi kepada yang nombor 8 tu disebutnya. Disebut kena selesaikan kerja. Jadi kita nak tahu kan selesai kerja tu. Soalannya yang ni, if you could hit that goal, what it really matter to you? Apa lebih? Apa kalau capai tu apa rasa kita? Ada itu rasa apa ke tak? Rasa capai tu. Rasa kepuasan lah, rasa seronok. Berapa main dapat? 10. 10. Okey. Mestilah kita dapat 10. Yang itu kita nak cari kan. Okey, macam mana kita tahu bahawa benda tu dapat capai? Berdasarkan daripada bila kita masuk dalam, kalau masih dalam kelas tu ke? Kalau dalam kelas tu kita tengok mereka, bila tengok kita pun rasa seronok. Lepas tu bila kita mengajar, mereka tumpukan perhatian.
Okey, yang tu yang saya nak kalau dapat nak garapkan, kalau dapat kita ada satu senar semak. Okey, dia sudah pelajar tercapai tapi Setiap pelajar lah. bukan setiap pelajar, maknanya kita dapat lihat dia punya situasi itu, kita ada satu senar semak. Okey, misalnya kata kita nak ajar tentang topik ni kan. Okey, apa kemahiran yang pelajar tu kena kuasai? Dan itu mungkin sudah ada senar semak. Dan saya dengan senar semak itu setiap satu itu bergantung kepada topik. Dia tidak boleh bergantung kepada boleh pakai semua sekali berada, boleh bergantung pada topik. Contohnya kalau ada soalan kan, ada soalan, dia mesti ada langkah-langkah untuk jawab soalan. Okey, jadi macam hari itu saya dengar ada perkataan langkah-langkah. Yang langkah-langkah itu yang tertib itu yang kalau dah capai itu maknanya kita akan dah sedar bahawa pelajar ni sudah capai 90% penglibatan di dalam kelas. Okey, tadi kita mahu pelajar tu faham. Yang keduanya kita mahu tak lihat pelajar tu terlibat dengan aktif dalam keseluruhan. Memang kita nak Itu goal kita ya. Goal kita jadi kena senar tersebut. Lepasnya kita buat satu senarai semak. Macam mana nak capai goal tersebut? Saya kata kalau dalam kelas tu kan kita dah ada soalan tu. Okey, apa kita nak apa nama dia tu panggil kita sebagai seorang guru kita buat satu senar semak kualiti kita sendiri lah. Di mana level kita siapa tak boleh di kalangan pelajar yang kita nak buat. Sebab yang pentingnya pelajar tu belajar. Okey, kemudian yang terakhir sekali untuk capai itu apa strategi kita nak buat sekarang? Strategi kita kena macam saya lah. Strategi saya kena belajar cara mempelbagaikan saya punya teknik pengajaran. Lepas tu emosi lah. Emosi saya perlu stabil. Kalau ada apa-apa yang berlaku kan perlu calm lah. Lepas tu yang sebenarnya kalau dalam saya punya pembelajaran saya lebih suka tekankan sahsia sebenarnya kepada mereka. Jadi kalau boleh setiap kali saya mengajar tu saya mesti selitkan dengan sahsia. Lepas tu kalau boleh saya saya kaitkan dengan kehidupan harian. Lepas tu yang berkaitan dengan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tu saya sebenarnya mencuba tu. Kalau dalam matematiknya agak kurang sikit, tapi kalau dalam sains sekarang ni saya ada ajar sains juga kan. Saya rasa dalam sains ada lebih banyak lah saya punya peluang untuk mengkaitkan dengan penemuan-penemuan dan fakta-fakta yang dah ada sekarang. Jadi itulah lebih kurang kita way forward kita. Jadi maknanya benda ni kita mempelbagaikan teknik ni kena belajar. Jadi macam mana saya nak buat tu? Cari ilmu tu macam mana nak buat? Salah satu cara rakan sekerja. Selain daripada tu dengan bos sendiri. Lepas tu perlu cari sekarang teknologi ni kan, teknologi melalui internet dan perbincangkan profesional lah. Okey, mungkin saya nak share sikit lah, mungkin supaya nak share supaya kita ada satu idea lah macam mana gunakan teknik 3-2-1 kan. Walaupun nampak simple aja, tapi teknik 3-2-1 ni kalau macam saya suka pelajar tu buat apa namanya dia tulis apa yang dia apa namanya dapat hari tu. Lepas tu bila dah tulis kita tengok terus boleh check tu. Itu bergantung pada kita kalau kita ada kesempatan. Saya pun tidak nak push tak boleh daripada macam saya sebab itu. Dan setiap hari saya tengok lepas PDP tu saya baca di mana kekuatan apa soalan kita punya soalan dan apa big idea. Saya suka pada yang dahulu kalau panggil pada secara misalnya itu gunakan apa yang dia belajar itu kan, apa yang dia dapat senaraikan juga. Tapi macam kali ini pula saya bila dah biasanya tu saya masuk ke dalam sikit. Apakah big idea yang kamu dapat dan tiga big idea yang kamu dapat. Lepas tu yang penting soalan ini yang kena saya tertarik. Benda tu tidak ada dalam konteks. Tak ada dalam konteks, jadi dia memaksa saya untuk belajar, cari benda lain. Macam mana saya nak jawab soalan? Itu yang saya dapat lihat mana benda tu bukan
saya berikan jawapan kepada masa pilih itu besok. Saya biasanya dari pada pengalaman saya lah, sebab saya pun baru gunakan teknik 321 ni kan. Biasanya kalau yang soalan tu pelajar dia feedback dia biasa kosongkan soalan tu. Yang itu tak Sebab biasakan. sebab mereka lebih fokus pada soalan tu untuk pembelajaran hari tu. Jadi dia sebenarnya kalau soalan tu kan lebih mencaparkan apa-apa yang asal berkaitan dengan tu dia boleh ni kan soalkan. Contohnya kalau dia bagi soalan ni, apa gunanya nak gunakan ini dalam kehidupan kita? Jadi itu benda yang simple dia tu pun kita pun terfikir macam mana kita nak bagi tahu supaya kita ada satu idea kita belajar juga dari pelajaran dia punya apa yang dia mahu. Maksudnya soalan tu kita kena lebih kreatifkan lagi kan supaya jangan terhad hanya dalam konteks kelas tu saja. Okey, jadi saya rasa kita dah ada beberapa poin sudah kita dapat lihat dan kita dah lihat yang goal nak menuju. Kemudian reality kita lihat dalam kelas kita hanya dapat ranking dalam 6 je, 6 ataupun 60%. Okey, tapi 40% masih ada jurang lagi kita untuk capai. Kemudian dia punya pilihan, di antara pilihannya banyak pilihan saya nampak sudah dibuat untuk ni. Kemudian way forward ni ialah untuk belajar lebih dalam lagi, lebih detail dan kita buat professional learning lagi nak belajar masa sebanyak lebih satu situasi dan kita belajar sebenarnya bagus, kita belajar juga kita belajar. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk pagi ini dan terima kasihlah di atas penglibatan ini dan mungkin kalau ada nak recap apa yang kita perbincangkan pada pagi ini, ada nak apa kesimpulan daripada kesimpulan ni banyaklah yang saya belajar daripada ni kan. Yang pertama, saya ni nervous sebenarnya, bukan tak biasa sebenarnya, memang macam dipantau tu adalah beberapa kali kan, tapi setiap kali dipantau memang perasaan nervous tu ada. Jadi bila ada cara yang macam ni boleh kurangkan lagi lah kita punya peratus nervous tu. Okey, kalau gunakan video kan, agak nak suka tak? Suka tak kita tengok gambar kita sendiri video kita nama? Kurang sebab tapi kita tahu tak di mana kekuatan kelebihannya sebab kita belajar daripada apa yang dari keadaan nyata tu kan, kita boleh ulang semula apa yang tersilap ke, apa yang kekurangan kita ke, jadi kita boleh perbaiki lah. Maknanya lepas ni kalau mesti kita nak buat video sendiri mungkin sendiri ambil video ke ataupun tak bantu orang lain sebagai letak supaya kita tahu di mana kita punya agak macam mana. InsyaAllah lah. Saya lebih galakkan dapat kita buat begitu lah supaya kita dapat belajar. Okey, jadi itu saja, terima kasih pada pagi ini dan kita jumpa lagi dalam sesi